إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. شأنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Apa pun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan segulungan, minal ladzina kafaru, daripada orang-orang kufur yang berpaling daripada jalan tauhid, sehingga orang kafir yang tersisa kalah. Allah Ta'ala menolong pada perang Badar dan memberikan bala, memberikan bantuan, memberikan bala bantuan kembali pada perang Uhud ini. Ianya Allah Ta'ala mengenakan satu tindakan, hakikatnya adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun pada zahir merupakan seolah bala kekalahan dalam Uhud, tapi hakikatnya hikmat adalah bantuan daripada Allah Ta'ala di segi kerohanian itu. Au yakbitahum, atau untuk menghina dan merendahkan mereka itu. Bayang qalibu, sehingga mereka kembali seluruhnya khaibin, tanpa memperoleh apa-apa, yakni merugi dan menyesal. Yani jika seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana, seluruh itu daripada Allah, hak milik dia. Laisa laka, maka tidak ada campur tanganmu wahai Rasul yang paling sempurna, minal amri syai'un, daripada urusan mereka itu sedikit pun. Tapi semuanya adalah hakikat urusan itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ta'ala nak memberi kemenangan atau sebalik, itu hak dia. Di samping itu ada hikmat-hikmat ilahi yang telah ditaksis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghendaki untuk menghancurkan mereka. Allah Ta'ala berikan tindakan keras terhadap musuh dengan mereka menerima kekalahan, pukulan, kekalahan yang hebat, seperti dalam Badar. Atau Allah SWT menerima taubat mereka, yakni taubat yang menyelamatkan mereka daripada sifat keakuan, atau sifat egoisme. Au yu'azzibahum, ataupun menyeksa mereka itu selamanya sebagai balasan kezaliman dan kekufuran mereka. Itu semua adalah milik Allah SWT, yang mana ia tidak melakukan apa-apa tindakan yang sesuai. Fa innahum zalimun,
Kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim, tetap dalam kezaliman selama mereka hidup di dunia, iaitu dengan membelakangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Telah hikayatkan pesanan Luqmanul Hakim kepada anak, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik zalim yang paling besar. Jadi 3 peringkat zalim. Zalim pada diri sendiri, iaitu dia memerangkap diri dalam mungkar maksiat, dia mengotorkan diri dengan segala kemungkaran maksiat. Yang kedua, zalim bersama makhluk lain, sama ada yang berakal makhluk itu manusia ataupun yang lain. Dan ketiga yang paling besar ialah zalim dengan Tuhan, iaitu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana mereka degil dengan kesyirikan, mereka ini diazab secara kekal, sebab mereka melakukan kezaliman paling besar dengan Tuhan. An-nas fi naba'in azim akhluqu wa arzuku wa yu'badu ghairi. Manusia itu dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Akhluqu, aku jadi akan dia, Allah Ta'ala jadikan kita dapat menumpang di muka dunia. Wa arzuku, aku beri mereka rezeki, tiba-tiba wa yu'badu ghairi, dia sembah yang lain dari aku. Itu zalim paling besar. Itulah manusia mengambil makna selain daripada Ta'ala, dijadikan sebagai Tuhan, pengambilan yang sangat sesat. Maka orang sedemikian dimasukkan ke dalam neraka secara kekal. Qala Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagaimana mungkin segala urusan mereka tidak dalam kekuasaan Allah? Semua itu milik Allah. Macam mana tidak begitu? Sebab lillah, bagi kepunyaan Allah lah. Lam lil milk, mana kemilik Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya tanpa Tuhan yang membandinginya. Mana tiap-tiap satu semua milik Allah, tidak ada satu yang terlepas daripada Tuhan. Ya, mana semua itu milik dia. Dan tidak ada bandingan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Tuhan itu bandingan satu pun. Dia tunggal dalam ketuhanan, dia tunggal dalam hakikat kewujudan. Hakikat kewujudan dia tunggal. Ya, adapun kita ni ada tapi tak ada pada hakikat, dengan makna wujud kita muqayyad. Adapun wujud Allah Ta'ala mutlak. Walillahi ma, mana apa saja yang ada, fis samawat, di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi, semua milik dia. Tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada milik Allah Ta'ala, walaupun satu zarrah, satu sebesar atom yang kecil. Itulah menunjukkan kuasa besar dan membayangkan makna ketuhanan. Makna ketuhanan, ya, semua benda terikat dengan dia. Tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada dia. Kalau terlepas, maka batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan dua, bukan sekadar dia tidak berhajat dengan makna kaya yang mutlak. Sebaliknya yang lain mesti terikat dengan dia. Kalau dia kaya, tiba-tiba yang lain tak terikat dengan dia, ya, maka tak sah makna ketuhanan. Makna ketuhanan mesti yang lain terikat dengan dia. Sebab itu kita wajib memandang sentiasa akan keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Yaghfiru, dia memberikan ampun atau menutupi kesalahan. Ya, Allah Ta'ala sebagai satir, dia menutup. Sebab itu kalau Tuhan buka, hakikat kita memuji makhluk, memuji penutup, iaitu Tuhan yang menutup, ya Allah Ta'ala. Kalau Allah tak tutup kita punya perangai, tak ada orang nak berkawan dengan kita. Ya, tak ada orang nak berkawan dengan kita, semua cabut lari. Apa busuknya dalaman kita.
Ya, selagi kita tidak berjejak dalam makam makrifat sebenar dengan Tuhan, memang dalam dia kotor dan kotor bolor lagi maknanya. Berkeladak dengan syirik khafi. Syirik khafi apa? Memandang diri. Kita banyak perasaan diri kita kan. Terasa kita yang buat, kita ijaz, kita tadbir, itu semua adalah merupakan syirik yang khafi. Kalau Tuhan buka, tak ada orang nak berkawan. Hasil daripada syirik khafi akan lahirnya sifat mazmumah yang begitu banyak. Merasa dia hebat, handal dan sebagainya lah. Timbullah riya, ujub dan sebagainya. Itu maknanya Allah Ta'ala memberi keampunan tu. Dengan memberi ampun ataupun dia menutup kesalahan tu. Bagi siapa? Liman yasha', siapa yang dia kendak. Mana kalau dia nak, dia ampun. Kalau dia nak azab, dia azab. Ya. Betul dalam kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, siapa yang mati wa lam yatub dan tak nampak dia bertobat daripada dosa dia, maka apa urusan dia? Fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan dia serah ke Tuhan. Kalau Tuhan nak azab, itu keadilan dia. Kalau dia nak ampun, itu kemurahan dia. Itu bukan hak kita lagi lah. Itu hak Allah SWT. Dia memberi ampun atau menutup kesalahan liman yasha', bagi orang dikendaki. Dia kembali dan bertaubat kepada Allah SWT dari kejahatannya yang menentang tauhid. Tauhid yang sebenar bertentangan dengan maksiat. Sebab orang yang bertauhid sebenar adalah orang yang bersih daripada kemungkaran. Apa kemungkaran ni? Ru'yatun nafs, memandang akan diri. Ya, kita pandang diri kita itu satu kesilapan. Memandang dengan batin. Bila kita memandang diri kita, kita tidak mentauhidkan Tuhan dengan sebenar. Orang yang mentauhidkan sebenar, dia duduk betul-betul la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dia. Jadi bila kita lupakan benda ini, kita rasa daya dari kita, daya dan upaya dari kita, maka itu satu kesilapan yang menyebabkan akan bercawang merantingnya sifat-sifat mazmumah. Ini bahasan tauhid khas dan memandang akan diri itu dipanggil wujuduka zambun la yuqasulahu. Itu kata dalam Abi Madian, dalam Ibnu Raslan Ad-Dimishki. Wa yu'azib, dan Allah Ta'ala menyeksa pula sebab kejahatan tersebut man yasha', mereka yang dikendaki. Manakala dia menyeksa, itu keadilan dia. Kalau dia nak ampun, itu kemurahan dia. Tak ada siapa boleh masuk campur. Siapa yang dikendaki di neraka kejauhan dan ketelantaran. Mana disifatkan sini apa? Di neraka kejauhan. Mana terjauhnya diri dari Tuhan, itu neraka yang dia panggil apa? Narul muajjalah. Dia ada jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun makam ketuhanan dia, dua syurga. Akhirat satu, di dunia satu. Mana jannatul ma'rifah, bila dia gerun. Kalau dia tak gerun, hati dia kosong daripada perasaan gerun dengan Tuhan, maka dia lalai. Maka kelalaian itu dipanggil narul muajjalah, neraka yang disegerakan. Mana neraka tempat azab. Tidak ada manusia itu azab melainkan bila dia lalai dengan Tuhan. Kelalaian dengan Tuhan adalah satu keazaban yang manusia tak perasan. Ini azab maknawi, bukan azab hissi. Kalau azab hissi nampak orang terpada cucuk dengan napi dan sebagainya. Ini azab dalaman. Itulah apabila manusia lalai dengan Allah Ta'ala, dia telah tenggelam dalam bakaran nafsu dan syaitan. Itu. Sebab disebut di sini, siapa yang dikendaki di neraka kejauhan. Maknanya kejauhan diri dari Allah itu ibarat dia ke neraka. Neraka tempat azab, dan tidak ada azab melainkan bila jauh hati dari Allah. Kejauhan hati dari Tuhan itu azab yang besar pada pandangan arifin. Sebagaimana kedekatan adalah syurga. Kedekatan diri, kedampingan maqamul qurbi
adalah jannatul muajjalah. Ya, ada pun maqamul mu'di, itu narul muajjalah. Maqamul mu'di mana makam kejauhan, hati dia jauh dengan Tuhan, dah jauh dan sinaran tak ada, gelap jadi dia. Ya, habislah, bila gelap jauh habis, dia akan jadi mangsa kepada musuh nafsu dan syaitan dalam setiap saat. Lepas tu dia suruh setiap saat kita dengan dia. Itu dipanggil jannatul muajjalah. Syurga disegerakan ialah insan yang ada, ya, connect hati dia dengan Allah Ta'ala, yang membawa segerun dia dengan Tuhan. Wallahu ghafurun, dan Allah Ta'ala tu maha pengampun, ghafur bagi yang bertaubat. Taubat daripada kekufuran, masuk Islam, mengucap taubat daripada dosa dengan syarat yang maklum, dan taubat lagi satu, taubat daripada ghafalat, daripada kelalaian. Ya, dia lalai dengan Tuhan, terlupa je, dia bertaubat balik, minta ampun. Itu pakaian orang-orang yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Ya, diminta ampun daripada kelalaian, daripada maksiat lebih lagi lah. Dan meminta ampun, rahim. Rahimun mana lagi maha penyayang, tersifat Allah. Bagi siapa? Orang yang malu dan menyesali dosa-dosanya. Ya, itu dia. Kemudian Allah SWT berbicara kepada orang-orang mukmin lah, menyeru mereka untuk melakukan perbuatan yang baik, amal saleh, dan kebiasaan yang diredai terkait keteguhan iman mereka, yang berhubung dengan keteguhan iman. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'daik la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika wa sa'daik, itu panggilan manja kepada orang beriman. Wahai orang beriman, Tuhan panggil dia. Jawab dia apa? Labbaik wa sa'daik, ya wahai Tuhan kami. Wahai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai keimanan kalian, ya, la ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba. Ya, apalagi jika riba itu adha'afan mudha'afa, berlipat ganda, di mana riba itu sebanding ataupun melebihi harta yang diutangkan. Dia makannya bunga tu akhirnya dah lebih banyak dah. Orang panggil dah jadi bonsai. Dia bonsai. Dah banyak daripada batang dia, lain macam. Dia utang 5,000, dia bayar bunga dah sekarang sampai 10,000. Bayar bunga tak payahlah. Ya, itu maknanya riba tu benda besar tu. Dia menakan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibah. Melaknat Allah Ta'ala akan orang yang memakan riba. Ya, la'anallahu akilar riba wa mukilahu, wakil dia yang terlibat dengan unsur sistem ribawi, sistem riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidai, dua saksi dia, wa katibah, dan kerani dia mencatat. Maknanya 4 golongan yang terlibat dalam sistem riba dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'anallah, berat tuan-tuan, laknat Tuhan kena kepada 3 golongan ni. Akila bermakna akhizah. Akila bermakna akhizah, makan mana ambil. Ada ke orang dia buat loya buruk dia, saya tak makan pun riba, saya ambil je, beli tayar kereta. Ya, ada riba, ada kan, dia dapat riba tu, interest apa tu dah banyak dia dapat, 5-6 ribu, sayang nak buang. Tiba-tiba apa, dah dibelikan kata tayar kereta dan sebagainya. Saya tak makan. Dalam hadis kata makan, ini makin ditelak makan, ini tak semua sekali. Badan tafsir hadis tu kata akilah bermakna akhizah, mengambil. Sama riba tu riba fadli, riba nasab, riba yadi, semua masuk sekali. Ya, sebab sistem riba ni sistem menekan. Orang dah susah, kita bagi pinjam, rupa dia kait belakang 10%, 20%. Ya, cuma ada perbincangan fuqaha je lah. Al-adatul muttarid hal hiya manzilatil syarti amla. Qala al-qafar la, qala jamhur la, qala al-qafar nam.
Ila al-ashbah wa nazair. Al-adatul ya, tadi mana adat yang berbiasa, adat muttaridah. Hal hiya manzilatis syarti, adakah dia menepati syarat untuk menjadi riba? Ya, maka qala al-qafal na'am, qala jamhur la. Adat biasa dia beri kena bayar lebih. Hutang 100,000 kena bayar 10%. Ya, adat tu biasa tu. Adakah dia jadi riba, menjadi syarat untuk riba atau tidak? Berkata qafal sasi nam, jadi jamhur kata la, sebab tak ada akad. Situ yang dibahas ni. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, dalam bab uqud, bab akad ni dia syadid, dia ketat sikit. Kalau tak ada akad dia tak jadi. Ya, dia kena akad. Jual beli juga, kalau tak ada akad dia tak jadi. Ya, jadi dalam bab riba pun itu juga. Bila tak ada akad, dia senyap aja, bayar gitu dan kalau dia akad, saya hutang sekian dan saya akan bayar sekian lebih, kan? Jadi riba saya lah. Ya, kullu qardin yajlibu manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba. Dia bagi 10,000, habis dia take 10%, 20% atau riba. Ya, cuma ada khilaf sikit saja lah masalah jadi itu dengan akad. Kalau tak akad dengan terjadi. Ada pula sekarang dia pakai pengurusan. 10% tu bukan riba, dia kata itu pengurusan. Ya, dia tak jadikan dia sebagai riba. Situ dia bahas sikit. Walhasil at-taqwa khairun minal fatwa. At-taqwa khairun minal fatwa. Bertakwa tu lebih besar daripada berfatwa. Fatwa macam gini. Ya, dia boleh pusing. Ya, sebab nak jadi tak jadi segi zahir dia lah. Hakikat yang terbaik ialah bertakwa, elakkan perkara yang sedemikian. Allah. Ini larangan Allah Ta'ala kepada golongan yang dikasihi oleh golongan beriman. Ya, orang beriman ni Allah Ta'ala kasih. Sebab dia berjaya mempertahankan akidah, tidak jadi kufur dengan Tuhan. Maka Tuhan tak bagi dia mengotorkan kehidupan dia dengan sistem riba. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Maknanya takutlah kamu kepada Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah yang maha membalas, dan jangan melanggar batas-batas ketentuannya. Sebab takwa mana imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, menjunjung segala perintah dan meninggal segala larangan zahiran wa batinan, zahir dan batin. Bila dia junjung perintah Tuhan, la'allakum tuflihun, confirm dia akan berjaya. La'alla ditahqiq. La'alla kalau pakai Quran dan hadis bermakna ditahqiq, bukan makna ditarajih, bukan makna mudah-mudahan, tapi biasa dia terjemah begitu, supaya kamu beruntung. Mana confirm tetap dia akan beruntung bila dia bertakwa. La'allakum tuflihun. Ya. Dan apa tu? Seksis dengan menaati. Dengan cara apa? Mentaati semua perintah Allah Ta'ala dan memperolehi redanya. Itu di antara pengunci dia. Sebab takwa menghimpunkan segala kebajikan dunia dan akhirat. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syarril ha'ilah. Takut ke Tuhan midar paksi, segala kebajikan dunia akhirat duduk situ. Watiba'u ahwa, mengikut hawa nafsu, syar, kejahatan, ha'il, yang mendinding insan dengan Tuhannya. Ikut dia nafsu, dia mahjub, dia terhijab dengan Tuhan. Habis. Kemudian wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan takut oleh kamu pula, pelihara diri kamu orang mukmin daripada neraka. Mana asbabun nar? Wattaqun nar ay asbabun nar, segala sebab-sebab yang memerangkap manusia ke neraka, maksiat, mungkar. Itu maksudnya. Daripada api neraka yang disediakan dan disiapkan khas untuk apa? Lil kafirin, bagi orang yang kafir. Sama ada kafir tu kafir i'tiqadi, kekal terus, atau kufur tu kufur nikmat. Dia beriman tapi kufur nikmat. Mana ni menyalahgunakan nikmat Tuhan bagi, dia buat maksiat. Tempat dia pun neraka juga. Ya, tapi kalau kufur nikmat dia akan keluar balik. Kalau kufur akidah terus kekal selama-lamanya. Wal ayazabillah. Ya, untuk orang-orang yang kafir yang asli sejak lahir di kafir, dan orang-orang yang mengikuti perilaku kekufuran. Ini kufur nikmat. Mengikuti, dia beriman tapi dia terbawa-bawa cari hidup kafir.
Mereka tersumbat ke dalam neraka kadar maksiat dia. Dan kalau dia mati, iman masih kekal, dia akan keluar. Tapi teruklah dalam tu dulu. Ada pun yang teruk tak ada iman, dia kekal. Sebab neraka dia tidak menerima penghuni secara kekal. Kalau orang tu ada iman walaupun sikit, dia tak terima kekal, dia akan keluar balik. Jadi menerima secara kekal orang yang tak ada langsung iman. Dia akan terima secara kekal dalam tu. Tu penghuni tetap dia. Wala ayazabillah, tu orang kafir lah. Dan mengikut mana perilaku kekufuran mereka dengan engkar dan sombong. Manakala dia engkar, itu kufur terus. Kalau dia tidak engkar, cuma dia degil je, nafsu dia, itu dia akan dibalas. Dengan syarat dia mati itu iman dia masih ada. Kalau tak ada, dia kekal neraka selama-lamanya. Kemudian qala ta'ala wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Ila akhir ayat. Sallallahu